Assalamualaikum semua, bersama Datin Connie dengan Puas di sini. Welcome to Kokoci TV. Hari ini Datin Connie nak gosip-gosip sikit pasal pernah jadi Bilal Masjid, Ahmad Nisfu hidup sebatang kara dan daif, anak dedah tentangnya. Apa? Kau bilang aku perompak? Aku director Ahmad Nisfu. Bagi peminat filem-filem Melayu klasik, pasti tidak akan lupa dengan dialog pelakon Allahyarham Ahmad Nisfu dalam filem Seniman Bujang Lapuk yang diarahkan oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramlee itu. Memegang watak sebagai tuan director Ahmad Nisfu dalam filem yang diterbitkan pada tahun 1961 itu, lakonan serius tetapi lucu Ahmad Nisfu cukup dikenali sehingga ke hari ini. Pembawaan karakternya yang humor cukup menyenangkan P. Ramlee untuk mengambil beliau turut serta membawa pelbagai watak dalam beberapa filem di bawah arahannya. Nama seniman Ahmad Nisfu cukup masyhur dalam pesada perfilman Melayu walau menjangkau beberapa dekad setelah penutupan studio Jalan Ampas di Singapura. Namun beberapa tahun sebelum ini tular di media-media sosial yang entah mana dicedok yang mengatakan seniman Ahmad Nisfu hidup sebatang kara dan hanya menghabiskan riwayat hidupnya di dalam kubu peninggalan tentera Jepun. Melalui temu bual seorang wartawan berita harian Singapura yang dirujuk di dalam laman wadah seni waris Allahyarham Ahmad Nisfu menjelaskan segala-galanya. Buat julung-julung kalinya, anak kandung Allahyarham, Encik Osman Muhammad 76 tahun, berbicara dengan akhbar Berita Minggu untuk menjelaskan keadaan sebenar. Satu saja yang betul dalam rencana itu, Allahyarham adalah seorang pelakon filem. Yang lain semua bohong, kata Encik Osman yang ditemui di rumahnya di Jellicoe Road pada 2014. Menurut Encik Osman yang tidak mahu gambarnya disiarkan dalam akhbar, Allahyarham yang nama sebenarnya Muhammad bin Nisfu telah meninggal dunia di rumahnya pada 10 pagi Julai 1973. Rumahnya terletak di kawasan Kampung Kuchai Lorong 3 di Singapura. Arwah meninggal secara senang. Saya sempat jumpanya pada 7 pagi sebelum pergi kerja. Pada 10 pagi, saya mendapat panggilan yang beritahu saya bahawa Allahyarham sudah mengembuskan nafas terakhirnya, kata Encik Osman, anak sulung dalam 2 beradik. Adiknya, Cik Fatimah Muhammad, sudah meninggal dunia. Katanya lagi, anggota keluarga serta ramai seniman dan seniwati seperti Allahyarhamah Sa'diah telah melawat jenazahnya yang disolatkan di surau Kampung Kuchai. Allahyarham kemudian dikebumikan selepas Zuhur di perkuburan Bidadari dan baru-baru ini telah dipindahkan ke perkuburan Choa Chu Kang. Allahyarham sakit sebulan sebelum beliau meninggal. Ada darah keluar semasa beliau membuang air kecil dan beliau pergi ke hospital. Tetapi beliau balik rumah setelah berasa pulih. Sebelum beliau meninggal, beliau nampak macam biasa, tak sakit, kata Encik Osman. Seorang anak tiri Allahyarham, Encik Saideh Ali, 76 tahun, yang ditemui di rumahnya di Choa Chu Kang Street 52 turut mengesahkan maklumat mengenai pemergian Allahyarham. Allahyarham dikelilingi ahli keluarga semasa meninggal dunia, kata Encik Saideh. Malah Allahyarham tidak pernah kesunyian sepanjang hayatnya. Allahyarham, anak sulung dalam 4 adik-beradik, telah dilahirkan di Medan, Indonesia tetapi membesar di kampung makam di Pulau Pinang, Malaysia. Isteri pertamanya yang berasal dari Kedah, Allahyarhamah Sa'diah Musa, meninggal dunia pada 1939 selepas melahirkan anak kedua. Selepas kematian isteri pertama, Allahyarham datang ke Singapura sebelum merdeka pada tahun 50-an, kata Encik Osman. Di sini, Allahyarham telah menikahi isteri keduanya, Allahyarhamah Cik binti Osman. Mereka tidak digunakan cahaya mata tetapi Allahyarham mempunyai 5 anak tiri serta cucu-cucu tiri. Minat Allahyarham dalam bidang lakonan telah berputik sejak kecil lagi. Beliau yang berpendidikan madrasah telah menyertai satu kumpulan bangsawan di Pulau Pinang dan kemudian menyertai kumpulan bangsawan Seri Noran di Kuala Lumpur pada tahun 50-an.
Pementasan bangsawan itu telah membawanya ke Singapura di mana beliau kemudian menjadikan kota ini sebagai tempat tinggal tetapnya hingga ke akhir hayat. Beliau tidak pernah balik ke Pulau Pinang selepas berkahwin lagi di sini, kata Encik Osman. Beliau juga sangat rapat dengan Allahyarham P. Ramlee, kelahiran Jelutong, Pulau Pinang, dan mereka sudah saling berkenalan sejak alam persekolahan. Justru Allahyarham yang hanya tahu menulis dan membaca dalam tulisan Jawi banyak menyumbang idea dan melakonkan filem-filem hasil Allahyarham P. Ramlee. Misalnya, filem Ibu Mertuaku yang diterbitkan pada 1961 sebenarnya cerita yang digarap hasil cetusan idea Allahyarham dan diberikan kepada Allahyarham P. Ramlee. Idea itu kemudian diolah mengikut cita rasa Allahyarham P. Ramlee bagi mencerminkan kesan teladan dan pengajaran. Berdasarkan perkongsian Encik Osman dan Encik Saidin mengenai Allahyarham lagi, mereka menggambarkan Allahyarham sebagai seorang yang tegas tetapi bernada lembut semasa bertutur dan tidak banyak cakap di dalam rumah. Beliau selalu keluar pagi dan akan balik rumah selepas isyak. Apabila ada penggambaran filem, sebuah kereta akan datang menjemputnya di rumah. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.